syukuran setinggi-tingginya kehadrat ilahi kerana memberi kita berada dalam majlis ilmu dengan ungkapan Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap yang kita ungkapkan akan menjadikan kita benar-benar merasa bahawa kita adalah hamba Allah yang sedang dipilih Allah untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar mencintai ilmu. Juga kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita sangat-sangat mengharapkan pertemuan dengan baginda dan mengharapkan syafaat baginda, maka kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Maka sekali lagi pada pagi yang bertuah ini, pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang Allah izinkan kita masih bernyawa dan masih berada di bumi, maka sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Zul yang mengusahakan pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita Waalaikumsalam Wan Faizah, Wan Fazidah. Okey, minta maaf banyak. Mudah-mudahan apa yang diusahakan ini akan menjadi sebahagian daripada ibadah, sebahagian daripada amal yang diterima Allah, insya-Allah. Surah selamat berjumpa, selamat berkenalan dengan surah An-Nur pasal 3 Seremban. Dan juga Encik Zul ahli-ahli jawatankuasa karya atau ahli jawatankuasa surau An-Nur. Mudah-mudahan tuan dan puan diberi keberkahan untuk terus merasakan nikmatnya berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi waalaikumsalam pada semua apa kita kata jemaah-jemaah daripada Masjid An-Nur ini. Jadi pagi ini kita bersetuju ataupun kita kata untuk bercakap tentang kehebatan, kecantikan, untungnya jadi wanita. Kalau kita kata wanita itu memang hebat kerana itu Allah berikan dia ruang untuk melahirkan, menambah generasi. Wanita itu hebat kerana dia merupakan wanita insan yang diberi Allah keistimewaan yang sangat hebat. Namun begitu sekali lagi mari kita melihat tajuk kita, oleh kerana masa yang dibekalkan sangatlah pendek, maka kita terus kepada tajuk bahawa kita kata kehebatan bagaimana, kecantikan wanita bagaimana. Kita nak mencari contoh-contoh wanita calon-calon syurga yang macam mana untuk kita jadikan panduan, jadikan bimbingan dan sebagainya. Maka kalau kita melihat betapa hebatnya Asiyah, Asiyah isteri Fir'aun yang kita kata yang bersuamikan musuh Allah yang paling besar di muka bumi, Fir'aun yang mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Akhirnya menyerah dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah dan terusnya dijanjikan syurga rumah, sebuah istana di syurga. Kedua, kita melihat Siti Maryam bagaimana melalui kehidupan yang sangat ganjil pada mata kasar kita, melalui kehidupan yang apa yang kita katakan sangat memilukan ataupun sangat menyedihkan, kata-kata kalau kita pakai otak. Kalau kita tidak melihatnya dalam bentuk kacamata dari mata Allah, maka kita katakan melahirkan seorang Nabi dalam keadaan yang sangat, walaupun dirinya sangat suci, maka itu sebahagian daripada kekuatan-kekuatan sebagai seorang wanita. Allah pilih wanita untuk mengandung dan melahirkan dan menjaga seorang utusan Allah. Ini kekuatan-kekuatan. Maka namun begitu pagi yang indah ini, pagi yang indah ini kita nak berbincang bahawa kita kata indahnya wanita itu, cantiknya wanita itu adalah pertama terletak pada lidahnya. Ini kita melihat hadis Nabi bila mana ada wanita yang datang menghadap Rasulullah atau mengadu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ada jiran, kami ada jiran yang sangat baik dalam ibadahnya, sangat taat melakukan ibadah tanpa henti, dan maka tetapi sayangnya dia kata lidahnya tidak berhenti daripada menyulitkan orang-orang yang dikelilingnya, menyulitkan jirannya, menyulitkan siapa saja. Artinya lidahnya tidak dapat dijaga. Lidahnya banyak menyakiti hati orang lain. Maka Nabi kata, bila ditanya, adakah wanita ini kerana ibadahnya dia masuk syurga? Nabi kata tidak, dia akan ke neraka kerana dia gagal menjaga lidahnya. Ini sebagai contoh
Yang kita nak angkat bahawa kekuatan seorang wanita itu juga banyak bergantung kepada, ataupun sahsiah seorang wanita itu sangat banyak bergantung kepada lidahnya. Okey. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan bahawa kita katakan Allah ciptakan lidah sebuah daging yang sangat kecil, hanya sesaiz ataupun seukuran 2 jari sahaja, tetapi lidah juga boleh mencampakkan manusia yang kita kata besarnya 2 jari dan lembut tidak punya tulang, tetapi boleh mencampakkan manusia, sama ada dia akan singgah di syurga ataupun dia tergelincir masuk ke neraka. Yang paling kita takut apabila lidah ini, lidah ini menjadikan penyebab utama pada kita untuk tergelincir. Tercampak ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka sebab itu kita katakan sekali lagi, lidah merupakan satu daripada nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat anggota, kalau kita kata kekuatan-kekuatan yang nak dibangun, kita katakan lidah merupakan nikmat yang paling, antara nikmat-nikmat yang paling agung yang Allah kurniakan. Okey. Sebab itu kita kata sebagai seorang hamba, kalau dia tak mampu menjaga lidah, dia lebih sulit untuk merasakan nikmatnya, untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar dicintai Allah, benar-benar taat, yang benar-benar dapat membantu kehidupan untuk melayakkan dia berjejak kaki ke syurga. Maka kalau kita katakan, kalau kita melihat apa manfaat lidah, jadi semua orang tahu bahawa lidah tidak bertulang. Maka semua orang tahu bahawa kita katakan lidah ini menyampaikan kita ke hadrat ilahi melalui zikir-zikir, melalui ucapan-ucapan. Namun begitu kita kata kalaulah lidah itu diangkat menjadi sebahagian daripada alat ataupun sebahagian daripada anggota-anggota yang digunakan terus untuk memuji Allah, yang digunakan terus untuk membaca Al-Quran, yang digunakan terus untuk berzikir, yang digunakan terus untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik, yang digunakan untuk terus mendidik dan membangun jiwa, yang digunakan terus untuk menjadikan bukan sekadar hiasan cantiknya wajah, tetapi dia harus diangkat untuk menjadi sebahagian daripada alat-alat yang membantu kita mengukuhkan ibadah kita, mengukuhkan amalan kita, membaiki sahsiah kita. Sebab itu kita kata sebab utama mengapa dikatakan wanita ramai di neraka. Kerana satu daripada faktor utamanya adalah kerana dia gagal mengawal lidahnya. Bila dia gagal mengawal lidahnya, bermakna dia gagal mengawal akhlaknya. Dia gagal mengawal emosinya. Dia gagal mengawal fikirannya. Dan yang kita bimbang, bila dia gagal mengawal semua ini, lidahnya dalam semua hal ini, maka sebahagian ulama mengatakan kalau dia digunakan untuk yang tidak baik, pastinya apa yang kita katakan, dijanjikan. Maknanya kita kata siapa yang membiarkan lidahnya tanpa kendali, siapa yang membiarkan lidahnya menyakiti orang-orang, utamanya keluarga, suami, anak-anak dan jiran tetangga, maka sekali lidah itu sendiri akan menjadi kita katakan orang yang pertama, dia kata orang yang menginaya dirinya. Orang yang tidak mampu mengawal lidahnya ialah orang yang menginaya dirinya. Orang yang merosakkan akhlaknya. Orang yang menjatuhkan nama baiknya. Orang yang nantinya dicampakkan ke neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, maka sekali lagi, oleh kerana lidah ini merupakan alat penting untuk menyampaikan isi hati kita, untuk berkomunikasi, untuk merasa membangun hubungan jiwa dengan Allah, untuk membangun hubungan ibadah dengan Allah dan membangun hubungan dengan manusia. Maka sekali lagi, kita walaupun dia tidak bertulang, walaupun dia kecil, tetapi sekali lagi kalau kita gagal untuk mengendalikannya dengan baik, lidah itu juga akhirnya menjadikan kita orang yang paling hina di sisi Allah. Oleh kerana kita kata organ yang paling penting, dia organ yang paling berkuasa. Dia paling kuat untuk menarik pemilik-pemiliknya, sama ada kepada kecelakaan ataupun kepada
Maknanya sekiranya dia tidak dipelihara dengan baik dan dikawal daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita mungkin tidak sempat untuk bincangkan apa itu perkara-perkara, tapi mungkin dapat satu dua dalam waktu yang ada. Maknanya kita kata dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyatakan, bukankah manusia itu dilontarkan ke dalam api neraka? Bukankah manusia itu dilontarkan ke dalam api neraka dengan wajah mereka? Siapa yang terlalu banyak terpesona dengan wajahnya? Siapa yang banyak membuang masa untuk menata wajahnya? Siapa yang kita kata nak cantik, kita kukur, kita cabut semua kening kita tambah dengan kening yang baru. Ini juga merupakan maksiat yang terbesar dengan Allah. Siapa yang mabuk sekat hanya mengutamakan kecantikan wajah, tidak mengutamakan kecantikan lidah, tidak mengutamakan kecantikan perbuatannya, maka sekali lagi lidah itu menjadi penanda bahawa mereka-mereka ini, iaitu mereka yang sibuk dengan wajahnya, berbangga dengan wajahnya, sentiasa membuang masa yang begitu banyak untuk menata wajahnya, atau dengan hidung mereka. Bangga hidungnya cantik. Dia warna-warna, dikilat, dibubuh berbagai-bagai, ditambah bagai-bagai. Okay? Maka kita katakan disebabkan bencana lidahnya. Jadi kita kata menata wajah, mengubah apa yang Allah kurniakan, memastikan. Maknanya kata kalau kita kata menjaga hidung, dia banyak menghidu perkara-perkara yang buruk. Okay? Dan juga disebabkan lidah mereka. Sebab itu manusia itu dilontar ke dalam api neraka. Salah satu sebabnya apabila mereka gagal untuk mengawal lidahnya. Untuk yang mengutamakan wajah tetapi tidak menjaga kebersihan lidah. Sebab itu sabda Nabi sekali lagi, siapa yang berdiam diri akan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang banyak berdiam diri. Sebab itu ungkapan Arab mengatakan kalau kamu banyak diam itu emas kalau tidak ada yang nak dia perkatakan. Atau perak, minta maaf. Bercakap itu emas dan diam itu perak. Bila masa diam itu cantik. Bila masa diam itu kita perlukan. Apabila tidak ada perkara-perkara penting yang kita mampu tuturkan. Tidak ada apa yang mampu kita kongsikan. Maka diam itu jauh lebih baik daripada berkata perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Kemudian kita katakan sabda Nabi lagi, sekali lagi, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Setiap perkataan anak Adam itu akan merugikan dirinya. Kalau bercakap benda-benda yang tidak diredai Allah, benda-benda yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, benda-benda yang tidak mendatangkan kebaikan kepada manusia, benda-benda yang tidak menyenangkan hati siapa yang mendengarnya, maka kecuali berzikir kepada Allah atau menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Maka Allah nak, hadis riwayat Tirmizi, kita nak angkat balik lidah kita. Pertama, lidah itu harus digunakan untuk berzikir. Lidah itu harus digunakan untuk membantu, membaiki perkara-perkara yang tidak diredai. Artinya dengan mendidik, mengasuh, memujuk, menyayangi. Maknanya kita katakan kita nak bangun balik kekuatan. Kekuatan yang paling utama ialah, maknanya kita kata kalau pesan Nabi dia kata apa? Seorang dari kalian akan bercakap dengan pembicaraan yang diredai Allah. Kalau bercakap, cakaplah benda-benda yang diredai Allah. Tidak ada batasan perbicaraan disampaikan ke mana pun, nescaya Allah akan mencatat baginya keredaan Allah Ta'ala. Kalau kita bercakap untuk benda-benda yang baik, maka di banyak mana pun, maka Allah akan memberi keredaan. Nescaya Allah akan mencatat baginya keredaan Allah Ta'ala sehingga hari dia bertemu dengan Tuhannya kelak. Dan seorang yang lain yang bercakap dengan benda-benda yang dimurkai Allah. Cakap benda yang dimurkai Allah, maka kita katakan tiada batasan pembicaraan itu sampai ke mana pun, nescaya Allah akan mencatat baginya kemurkaannya. Allah akan mencatat baginya kemurkaannya. Okay? Di dalam api, nak mencatat baginya kemurkaannya di dalam api neraka sehingga hari dia menemui Tuhannya kelak.
Hadis riwayat Imam Malik, Tirmizi dan lain-lain. Maknanya kata-kata selagi lidah kita mampu bercakap yang baik, maka bercakaplah. Tapi sekiranya lidah sudah tidak mampu untuk bercakap benda yang baik, maka lebih baik diam. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan cantik wanita itu tidak akan tercemar. Akhlak seorang wanita itu tidak akan rosak. Maka kekuatan yang biasa kita kata, kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat ialah bagaimana membersihkan lidah itu bukan saja dari kekotoran yang nampak, tapi yang paling utama menjaga lidah supaya dia tidak kotor daripada kekotoran-kekotoran yang tidak nampak. Apa yang kita maksudkan dengan kekotoran-kekotoran yang tidak nampak? Kekotoran-kekotoran yang ada pada lidah. Bila lidah itu kita katakan mula memperkatakan yang dusta. Sebab itu antara bencana lidah kita kata ialah berdusta, iaitu menyampaikan satu berita yang tidak seperti yang sebenarnya. Bercakap benda-benda yang tidak ada yang sebenarnya. Maka ini kita katakan telah terjadi begitu dan telah terjadi begini, sebenarnya tidak ada yang terjadi. Okey, sebab itu kita kata tidak pernah terjadi benda-benda yang begitu, maka itu dianggap sebagai berdusta. Kalau benda tak ada, kita kata ada, bermakna itu termasuk dalam kategori dusta. Dan dusta adalah dosa besar. Dusta, bohong dengan anak, bohong dengan suami, bohong dengan mak, bohong dengan keluarga, bohong dengan sahabat, bohong dengan majikan. Nampak tak nampak kesan secara otomatis ataupun secara semerta. Tetapi siapa yang sudah mula berbohong, sebab itu orang Melayu kata apa, bercakap senohong gelamatkan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Nak beritahu pada kita bahawa perangai berdusta, dosa berdusta, maksiat berdusta ataupun apa yang kita katakan bencana yang paling besar pada lidah kita adalah apabila lidah ini sudah mula berdusta. Sama ada yang kecil atau besar, okey? Maknanya kita kata seorang yang berdusta akan diancam dengan kemurkaan. Seorang yang berdusta akan diancam dengan kemurkaan dan kutukan dari Allah. Misalnya dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 105. Okey, Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya yang mengada-ngadakan kedustaan, orang yang buat cerita, okey, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dikategorikan orang yang berdusta itu orang yang tidak beriman. Bila tidak beriman, bermakna tidak layak untuk mencecah kaki ke syurga Allah. Na'udzubillah min zalik. Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Maknanya dia tidak pernah baca Quran, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Quran. Okay? Dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Bila bercakap benda yang tidak pernah terjadi tapi seolah-olah terjadi, benda yang dia tak buat tapi seolah-olah dia buat, maka itu dikategorikan berdusta. Berdusta, maka firman Allah lagi, ini dalam surah Al-Imran ayat 61. Okay? Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan. Okay? Kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Maknanya siapa saja yang bercakap tapi isinya dusta, maka Allah nak turunkan laknat. Rasulullah juga bersabda untuk pesan pada kita. Orang-orang yang berdusta itu, orang-orang yang berdusta adalah orang-orang yang melaknat diri sendiri. Orang yang membangun keburukan untuk diri sendiri. Orang yang memasang jerat untuk memerangkap diri sendiri supaya dia terjatuh atau tergelincir masuk ke neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai semua warga-warga wanita yang dicintai, siapa pun kita, di mana pun kita, cantik macam mana pun kita, besar pangkat macam mana pun kita, hebat mana kedudukan kita, kaya mana pun kita, kalau kita sudah mula hidup berdusta, bermakna kita sudah mula memasukkan, mula melayakkan diri kita untuk tercampak ke neraka. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membaiki diri, melatih diri. Sebab itu, kalau siapa saja yang percaya bahawa dia mengucapkan Muhammadar Rasulullah, okay, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah,
Nabi itu dikategorikan, diberikan satu jawatan ataupun satu sifat yang paling besar. Orang yang paling benar. Orang yang paling benar. Kerana kita katakan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik itu benar. Maka kalau kita sudah mengucapkan Muhammad dan Rasulullah, aku mengaku bahawa aku bernabikan Rasulullah, aku bertuhankan Allah dan menabikan Rasulullah, maka ucapan itu tidak bermakna kalau kita berdusta. Kerana satu daripada khasiat untuk menjadi pengikut Rasulullah, dia mesti mengikut karakter Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling benar. Jadi kalau tidak, syahadah kita rosak. Hubungan kita dengan Allah rosak, hubungan dengan manusia rosak, dan hubungan dengan Rasulullah rosak. Sedangkan kita nak masuk syurga dengan Rasulullah. Kita nak dapat syafaat Rasulullah. Kita nak dapat ampunan Allah. Sebab itu Nabi selalu berdoa, Ya Allah redokan. Aku redha engkau sebagai Tuhanku, Ya Allah. Aku redha Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, Ya Allah. Dan aku redha, Ya Allah, Islam sebagai agamaku, Ya Allah. Ini di antara doa-doa yang Rasulullah angkat setiap hari. Maka sekali lagi, orang yang sudah pernah berdusta, maka pagi ini tolong angkat tangan dengan Allah. Kita belajar mohon untuk bertaubat. Solat sunat taubat 2 rakaat. Solat taubat boleh dibuat bila-bila masa sahaja. Kerana dengan berdusta, dia menghilangkan semua kebaikan. Dia menghilangkan semua prasangka baik yang ada pada dia. Akhirnya orang mula membina prasangka yang buruk tentang beliau, tentang kita. Kalau kita sentiasa diperangkap. Kalau orang tak tahu tapi Allah tahu. Orang tak tahu, Allah tahu. Orang tak melihat, Allah melihat. Maka kita kata kalau orang itu benar-benar tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia harus pertama ialah melatih dirinya untuk tidak lagi berdusta. Yang sudah kita bertaubat. Tetapi yang sekarang ini, dari hari ini, dari pertemuan ini, kita nak melatih diri, Ya Allah, Ya Tuhanku, jauhkan aku dari sifat dusta. Aku tak nak lagi berdusta kerana aku nak berjumpa Rasulullah. Aku nak mencontohi Rasulullah kerana Rasulullah bercakap tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Maka dengan sebab itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan bahawa berdusta itu merupakan racun yang paling besar. Racun yang paling, paling utama, merosakkan khasiat. Cantik macam mana pun wajah, cantik bagaimanapun pakaian. Tapi kalau lidahnya tidak cantik, bermakna kecantikan yang dia miliki itu tinggal kosong dan sia-sia. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita menyemak diri pada hari ini dan seterusnya bahawa kita nak melatih diri supaya kita terjauh daripada sifat berdusta walaupun dia tidak nampak dosanya ketika itu, tetapi dia sudah mencacatkan akhlak kita, merosakkan iman kita yang menyebabkan kita gagal untuk benar-benar mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Gagalnya, rosaknya syahadah ini bermakna rosaklah seluruh kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membaiki kehidupan kita supaya kita terjauh daripada kelakuan mengotorkan lidah kita dengan berdusta. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih pada semua perhatian yang dibekalkan oleh semua jemaah Surau An-Nur Pasar 3 Seremban yang sempat bersama kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada saudara Zul, terima kasih kepada semua yang sempat hadir, terima kasih pada Surau An-Nur dan terima kasih kepada Allah kerana membenarkan kita bertemu pada pagi yang indah ini, pagi Jumaat ini, pagi di hari penghulu segala hari. Mudah-mudahan kita terus diberkati di sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah panjang umur. Terima kasih banyak sama-sama.